Pengenalan. Perancangan sumber manusia merupakan proses menentukan bilangan dan jenis sumber manusia yang diperlukan oleh organisasi pada masa hadapan agar tindakan wajar dapat diambil bagi memastikan ianya memenuhi keperluan. Kejayaan sesebuah organisasi bergantung pada sejauh mana keberkesanan perancangan sumber manusia yang dilaksanakan. Perancangan sumber manusia yang baik memerlukan pengurus sumber manusia yang membuat perancangan secara menyeluruh dengan menyimbangi antara permintaan sumber tenaga sama ada dari dalam ataupun luar organisasi dengan penawaran sumber tenaga yang ada. Sekiranya perancangan sumber manusia yang dilaksanakan mampu melahirkan tenaga kerja yang memenuhi kehendak dan keperluan organisasi untuk menghadapi serta mengatasi pelbagai bentuk cabaran dalaman dan luarannya, maka organisasi berkenaan akan mampu mengambil faedah daripada perubahan-perubahan persekitaran yang berlaku. Perancangan sumber manusia dapat didefinisikan sebagai aktiviti sistematik dan komprehensif yang melibatkan sumber tenaga kerja secara menyeluruh dalam organisasi untuk jangka masa yang panjang. Perancangan ini turut melibatkan pelan pembangunan yang memerlukan simpanan tenaga tersebut untuk kegunaan pada masa hadapan. Perancangan sumber manusia bagi organisasi boleh dilihat sebagai proses pengurusan yang menyeluruh. Suatu proses analisis yang berterusan terhadap keperluan sumber manusia bagi organisasi menghadapi cabaran-cabaran yang terhasil daripada perubahan keadaan dan persekitaran perniagaan semasa. Menurut Bohada, Snell and Sherman 2001, perancangan sumber manusia merupakan proses membekalkan suatu keperluan akan datang untuk pergerakan sumber manusia antara ke dalam organisasi dan keluar organisasi. Tujuan utama melibatkan proses mengagih sumber manusia secara efektif merangkumi di mana dan bila mereka diperlukan untuk mencapai matlamat organisasi. Perancangan sumber manusia juga penting untuk mengawal kekurangan dan juga lebihan buruh di pasaran untuk memberi peluang kepada golongan lemah dan orang tua bagi menyediakan suatu keperluan latihan untuk memahirkan pekerja dan membangunkan kerjaya mereka. Manakala Evenrich 2001 mendefinisikan perancangan sumber manusia sebagai suatu proses ataupun set tindakan yang merujuk kepada persoalan bagaimana organisasi menilai permintaan dan penawaran sumber tenaga kerja pada masa hadapan. Ramalan keperluan sumber masa depan ini dan kecekapan menggunakan sumber adalah penting disebabkan ketidakstabilan ekonomi semasa, persaingan antarabangsa, peluang-peluang yang wujud dan sebagainya. Perancangan sumber manusia organisasi melibatkan apa yang mahu dicapai oleh pekerja, majikan dan organisasi hasil daripada pelaksanaan tugas. Bagi mencapainya, pengurus sumber manusia berperanan penting dalam meletakkan objektif, menyediakan garis panduan dan menentukan strategi untuk mencapainya. Selain itu, pengurus juga bertanggungjawab untuk memperuntukkan sumber organisasi bagi memastikan segala sumbangan pekerja di dalam organisasi. Isi penting yang pertama, menentukan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia, iaitu pekerja merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Menurut J.S. Breaker, kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu yang terluang, sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai konferensi dari leisure memerlukan penderitaan sehingga orang hanya mahu melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan sehingga solusi dari permasalahan individu. Ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan. 2.2. Meramal penawaran sumber manusia dalam organisasi. Tugas utama organisasi yang menggunakan sumber dalaman ialah dengan memerlukan pekerja yang sedia ada yang mana ianya mungkin layak untuk dijadikan sebagai penawaran tenaga kerja. Organisasi perlu mengetahui set kemahiran semasa pekerja, iaitu kelayakan semasa pekerja. Di sini pengurus perlu melihat pada inventory kelayakan atau kemahiran. Inventory ini terdiri daripada rekod prestasi pekerja, latar belakang pendidikan dan luang kenaikan pangkat. Inventory ini boleh didapati sama ada dalam bentuk manual atau berkomputer. Inventory ini juga turut membantu pengurus untuk menentukan pekerja yang layak untuk kenaikan pangkat atau permindahan tempat kerja.
Sistem manual dan carta gantian. Pengurus jabatan atau pemilik organisasi yang kecil selalunya menggunakan peranti manual untuk memantau kelayakan pekerja, inventory pekerja dan borang rekod pembangunan kerjaya pekerja dikumpulkan dalam satu fail bagi setiap pekerja dalam organisasi. Maklumat yang terdapat di dalam inventory pekerja termasuklah pendidikan, kursus yang ditajuk oleh syarikat, kerjaya dan kepentingan pembangunan, bahasa tugasan yang diserah dan kemahiran setiap pekerja dalam organisasi. Carta penggantian pekerja pula merupakan satu lagi kaedah yang digunakan terutamanya bagi jawatan yang tertinggi di dalam organisasi. Carta ini menunjukkan prestasi masa kini dan laluan kenaikan pangkat untuk jawatan yang berpotensi untuk digantikan oleh pekerja lain. Inventory kemahiran berkomputer. Syarikat yang lebih besar kebiasaannya tidak boleh memantau kelayakan beratus-ratus atau beribu-ribu pekerja secara manual. Oleh itu, majikan akan menggunakan sistem berkomputer untuk menyimpan maklumat kelayakan ini. Contoh sistem perisian yang digunakan ialah seperti Survey Analytics Skill Inventory Software. Dengan adanya perisian ini, ia dapat membantu pihak pengurusan menjangkakan kekurangan sumber manusia dan turut memudahkan aktiviti pengambilan pekerja dan merancang program pelatihan. Hal ini kerana mereka menghubungkan inventory kemahiran dengan sistem sumber manusia dalam organisasi. Oleh itu, Jabatan Sumber Manusia perlu mengemaskini inventory pekerja dari masa ke semasa. Menyimpan maklumat. Majikan perlu memastikan semua data pekerja selamat disimpan dengan rapi dan terjaga. Ini kerana terdapat banyak data-data peribadi seperti nombor pertubuhan keselamatan dan sosial progresor. Undang-undang memberi hak kepada kaki tangan untuk mempunyai akses masuk ke dalam sistem maklumat pekerja. Akses internet juga menjadikan ia agak mudah untuk pekerja-pekerja lain mengakses fail komputer organisasi. Penyelesaian bagi hal ini adalah dengan menggambarkan matriks akses dalam sistem pengurusan bekalan data. Sistem ini seterusnya dapat dilaraskan kepada pelbagai jenis akses seperti membaca sahaja dan menulis sahaja untuk setiap elemen dalam pengkalan data. Meramal penawaran sumber manusia luar organisasi. Sekiranya organisasi kekurangan calon untuk mengisi beberapa jawatan yang dijangka untuk masa hadapan atau atas sebab-sebab lain, organisasi juga boleh memilih calon-calon dari luar organisasi. Ramalan penawaran tenaga kerja bergantung kepada pengurusi sendiri, iaitu pengurus mengandaikan apa yang akan berlaku di dalam organisasi atau industri dan kawasan penempatan mereka. Perancangan ini juga mungkin memerlukan ramalan pekerjaan tertentu seperti jururawan, pengatur cara komputer atau guru. Seterusnya, sumber manusia dari luar organisasi ini terdiri daripada individu-individu di luar organisasi seperti pekerja organisasi lain dan penganggur. Kaedah meramal penawaran sumber manusia luaran ialah perubahan demografik, pendidikan tenaga kerja, pergerakan buruh, polisi kerajaan dan kadar pengangguran. Sesetengah organisasi lebih suka mengambil pekerja baru dari luar organisasi kerana hendak mendapatkan idea dan inovasi, dan selalunya sumber luaran ini adalah bertujuan untuk memenuhi kekosongan kerja di peringkat kemasukan. Di samping itu, terdapat juga kelebihan menggunakan pengambilan melalui sumber luaran ini, seperti ianya merupakan satu pendekatan yang boleh mencabarkan pemikiran dan juga idea-idea baru dalam proses membuat sesuatu keputusan berkaitan kerja. Selain itu, antara kelemahan pertama yang mungkin wujud ialah pengambilan pekerja baru dari luar syarikat mungkin memberi kesan negatif terhadap moral dan keakraban ahli kumpulan kerja yang sedia ada dalam syarikat tersebut. Kedua, pekerja dari luar syarikat selalunya mengambil masa yang lebih lama untuk mempelajari berkenaan aspek kerja. Ketiga, pengambilan dari luar juga memerlukan kos yang lebih tinggi berbanding penggunaan sumber dalaman. Akhir sekali, analisis formal pasaran buruh, sumber penawaran sama ada sumber manusia luar atau dalam organisasi, boleh dibuat dari segi taburan umur, jantina, peluang kenaikan pangkat, persaraan, pemberhentian, ketidakhadiran dan kadar pusing ganti.
Kesimpulannya, perancangan sumber manusia merupakan fungsi organisasi yang penting. Perancangan yang dijalankan dengan baik membolehkan organisasi bertindak balas terhadap kehendak pasaran dengan berkesan. Perancangan sumber manusia juga hendaklah dilakukan oleh golongan yang bertanggungjawab dalam pengurusan sumber manusia. Ramalan penawaran sumber tenaga manusia memberi faktor luaran untuk menentukan bilangan pekerja pada masa akan datang. Pengurus akan membuat keputusan untuk mengambil pekerja berdasarkan keperluan masa kini supaya operasi syarikat dapat berjalan dengan lancar.